Pagi Sarawak dan seterusnya penonton, kita nak berbicara berkenaan 50th International Kokotek Conference and Exhibition at Kuala Lumpur. Pasti untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut lagi, kita bersama dengan Yang Berbahagia Datuk Haslina Abdul Hamid, Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Datuk, mungkin untuk permulaannya ini kita kongsikan kepada penonton ialah kita sedia maklum Malaysia menjadi tuan rumah kepada acara yang sangat penting ini. Jadi bagaimana latar belakang untuk program yang dianjurkan ini, Datuk? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi Cik Munawar ya. Dan juga selamat bagi Malaysia kerana sudi menjemput Kementerian Pertanian dan Industri Makanan untuk sesi pagi ini. So seperti yang disebut tadi, kita memang akan mengadakan persidangan 50th International Kokotek Conference and Exhibitions bermula daripada 7 sehingga 11 November ini. Besok ya di Kuala Lumpur Convention Centre. Ya, kita akan adakan selama 4 hari dan ini merupakan persidangan dui tahunan lah anjuran bersama dengan International Coconut Community ICC. Oh, ya. Datuk menyentuh berkenaan International Coconut Community ICC ini. Yes. Jadi kita boleh berikan gambaran kepada masyarakat di luar sana apakah yang dimaksudkan dengan ICC ini Datuk dan fungsi utamanya. Okey. ICC ni International Coconut Community ni telah pun ditubuhkan mulai tahun 1969. Dah berumur lebih kurang 53 tahun. Ya. Jadi kita ni Malaysia merupakan negara anggota lah kepada ICC ini yang mana dia melibatkan keseluruhan 20 negara ya, tropikal yang merupakan pengeluar kelapa lah ya, penanaman produk semua tu dan keseluruhan negara ni dia produce lebih kurang 90% daripada import ekspor yang transaksi di globally lah ya. Dan berkenaan dengan ICC ni kita antara negara yang melibatkan 20 negara yang lain seperti Federation State of Micronesia, Fiji, Ireland, Samoa, Vanuatu, Kiribati, Papua New Guinea dan juga neighboring countries kita like Thailand, Indonesia, Vietnam, semua itu merupakan ahli kepada ICC lah. Jadi ICC ini merupakan satu platform yang mana sentiasa berbincang berkenaan dengan teknikal perkara yang berkenaan dengan perkembangan industri kelapa dunia. Okey. Ya. Okey, itu perincian berkenaan ICC ini Datuk. Mungkin dari sudut objektif penganjuran Kokotek atau persidangan Kokotek ini pula bagaimana dan bagaimana pula dari segi pemilihan Malaysia sebagai tuan rumah kali ini untuk acara besar di peringkat antarabangsa ini Datuk? Ya, sebenarnya Malaysia last kita sebagai tuan rumah pada tahun 1996. Dah lama dah. Lama sangat. Dan sepatutnya kita ni patut mengadakan pada tahun 2020 secara fizikal. Tapi dengan dalam keadaan yang kekangan-kekangan pandemik COVID-19. Jadi dibawa ke tahun 2022. Kita diberi penghormatan sekali lagi untuk menjadi tuan rumah lah bersama dengan penganjur utama ICC untuk buat secara fizikal di sini. InsyaAllah selama 4 hari ini kita akan buat. Dan antara elemen yang ada adalah merupakan persidangan lah. Persidangan ni melibatkan pakar-pakar seluruh dunia, terutamanya daripada ahli dan juga negara bukan ahli juga kita invite untuk participate di dalam persidangan yang merupakan yang lebih khusus dan kita ada juga pameran. So alhamdulillah lebih kurang 40 booth ya yang melibatkan local players dan juga international yang akan participate di dalam pameran tu dan kita of course bila hari akhir tu kita akan bawa ahli-ahli ni untuk melawat lah apa yang ada di Malaysia ya, dalam industri. Wow, saya cukup tertarik dengan persidangan yang Datuk nyatakan tadi. Untuk persidangan yang pastinya melibatkan peserta-peserta, keterlibatan daripada pihak industri, pemain industri di peringkat antarabangsa ini, apa antara topik-topik utama yang akan dibicarakan, dibawakan untuk persidangan kali ini, Datuk? Ya, sesuai dengan tema Kokotek pada kali ini ke arah
Climate Change Adaptations and Mitigation Strategy for a Resilient and Sustainable Coconut Agroindustry. Ya. So isu-isu yang akan diutarakan pada kali ini adalah melibatkan isu-isu persekitaran lah, ya, dan keadaan semasa, unpredictable circumstances yang melibatkan keadaan-keadaan alam sekitar yang berubah. Jadi kita melihat kepada apa sahaja perkembangan terbaru, teknologi, maklumat-maklumat terkini berkenaan dengan industri industri kelapa ni, dengan ahli kita akan share semua tu. Dan juga yang menarik pada kali ini juga pameran tu, dan negara luar yang participate tu dia akan tunjukkan apa saja research dan development yang telah pun dibuat, inovasi-inovasi yang terbaru dalam industri kelapa ni akan dipamerkan pada masa tersebut. Pameran juga akan turut dilaksanakan lah. Jadi masyarakat luar juga turut dialu-alukan untuk menyertai. InsyaAllah kita buka kepada publik untuk bersama-sama kita menghadiri pameran, ya. Kita buka daripada pukul 8 pagi hingga pukul 6 petang di Kuala Lumpur Convention Centre di aras 6A dan juga 6C. Di bilik bilik 6A 6C, dan kita menjemput ramai untuk hadir bersama-sama kita ke pameran tersebut. Sangat menarik. Wow, sangat menarik pastinya pelbagai aktiviti dan juga program yang akan disediakan Datuk. Jadi Datuk, mungkin sekali lagi kita nak war-war kepada masyarakat di luar sana berkenaan penganjuran persidangan dan juga exhibition ini yang akan dilaksanakan buat julung kali di negara kita sejak kali terakhir dilaksanakan pada tahun 1996, Datuk. Betul. Jadi kenapa pentingnya dengan penganjuran persidangan yang cukup besar ini kepada negara kita, khususnya kepada pemain industri, Datuk? Betul. Kelapa ni kalau kita tahu memang dia daripada sabut, AC, pelepah dan semua ada kegunaan. Sangat-sangat dekat di hati kita lah. Dan makanan kita juga pun base-nya banyak daripada santan, daripada tu yang shredded tu kan. Kuih-kuih kita kan banyak asaskan kelapa. Jadi itu yang kita rasa terpanggil untuk bila dah dijemput untuk mengadakan persidangan dan juga pameran ni, kita akan menyediakan pelbagai jenis aktiviti nanti di pameran tu. Biasa kita menjemput semua publik untuk datang sebab dengan masa yang 4 hari tu, so kita berikan peluang kepada semua untuk hadir bersama-sama kita lah, untuk melihat perkembangan dalam industri kelapa negara dan juga luar negara. Okey, bila bercakap berkenaan Cocotech ini, teknologi yang berkaitan dengan industri kelapa ini, bagaimana perkembangannya kini, Datuk, khususnya dalam pasca pandemik COVID-19, keterlibatan Malaysia dalam penghasilan teknologi moden, Datuk? Okey, MARDI adalah satu jabatan di bawah kementerian yang melihat kepada inovasi-inovasi dalam industri kelapa ni, di samping Jabatan Pertanian. Jabatan Pertanian kita memang banyak pakar-pakar yang bila bercakap berkaitan industri kelapa dari segi penanaman dan juga pelbagai kepelbagaian kelapa ni, ayat kelapa, memang kita produce banyak variety kelapa ni. So bila nanti ada persidangan ni, memang kalau nak rasa pelbagai jenis produk dalam berasaskan kelapa ni, boleh datanglah cuba. Dan tadi inovasi itu pelbagai, inovasi dari segi mesin untuk nak kupas, dan variety yang kita sediakan juga tu adalah merupakan inovasi. Sekarang dulu kelapa tinggi-tinggi kan. Sekarang ni semua yang rendah-rendah, dan juga dia punya produktivitinya lebih banyak dan lebatlah buahnya tu. Tak perlulah kita nak sampai ke atas tu kan. Ada rendang saja, Datuk. Betul. Okey, itulah manfaat daripada teknologi inovasi terkini, khususnya dalam kita memanfaatkan industri kelapa ini. Saya nak ulang semula tema yang akan dipilih untuk tahun ini, Climate Change Adaptation and Mitigation Strategy for a Resilient and Sustainable Coconut Agro-Industry. Jadi bagaimana dengan tema climate change ini, keterlibatan pemain-pemain industri kelapa ini untuk turut serta dalam membantu ke arah perubahan iklim, Datuk?
Betul. Climate change ni kita tahu bukan saja industri kelapa, semua sektor agromakanan negara pun terkesan melalui perubahan-perubahan iklim dunia lah. Yang sekarang dan tadi juga saya dengar tadi kita dah bermula dah. Kalau besok lah, kalau ikut jadualnya besok lah monsun timur laut ya. Itu pun sebanyak akan memberi kesan kepada industri agromakanan negara. Dan apa yang akan dibincangkan di dalam persidangan ni lebih kepada global environment yang sentiasa berubah, yang kita nak adaptkan di dalam penanaman dan produk-produk keluaran kelapa ni lah. So kita memang kalau ikut dari segi kepakaran tu ramai pakar yang akan terlibat ni. Saya sangat teruja untuk mendengar ya apa perkara baru yang boleh kita, sebab selepas pandemik ni memang industri ni makanan especially food security sangat penting kepada negara, dan kelapa juga memberi contribute ya pendapatan kepada negara. So memang sangat pentinglah persidangan ini kepada perkembangan industri agro makanan especially dalam sektor kelapa ni lah. So pasti pelbagai usaha telah dilaksana dan akan direncanakan untuk memperkasakan industri kelapa ini, Datuk. Okey Datuk, sebagai penutup perbincangan kita pada pagi ini, sekali mungkin ada harapan daripada Datuk sendiri yang ingin dizahirkan kepada pemain industri kelapa ini untuk mereka turut serta dalam persidangan kali ini, dan juga dari pihak kementerian sendiri, apakah garapan utama yang mungkin diharapkan melalui persidangan yang bertaraf antarabangsa ini? Ya, persidangan ni sangat-sangat penting kepada players lah ya, pemain industri kelapa di Malaysia, sebab masa inilah dia boleh bertukar-tukar pendapat dengan negara pengeluar yang lain yang ke depan dan juga ada yang sama dengan kita, dan ambillah peluang ini dan datanglah beramai-ramai ke pameran. Dan untuk persidangan tu memang dia tertutuplah kepada ahli-ahli negara ICC tadi tu, dan untuk yang lain-lain tu datanglah sebab kita ada business matching. Business matching juga selama 4 hari itu. So jemputlah ramai 7 hingga 11 November 2022 Cocotech 2022 di Kuala Lumpur Convention Centre. Menariknya ada padanan perniagaan business matching seperti yang Datuk nyatakan tadi. Jadi kepada pemain-pemain industri rebut peluang yang ditawarkan oleh pihak Kementerian MAFI sendiri berkenaan dengan persidangan yang julung kali diadakan di negara kita. Terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Hasina Abdul Hamid, Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. So pasti untuk mengetahui dengan lebih lanjut boleh terus saja ke laman sawang rasmi MAFI, Datuk. Betul. Okey, terima kasih sekali lagi Datuk atas perkongsian pada pagi ini. So pasti penonton